Salam bahagia penonton, kita bersiaran pada petang ini di Stadium Tertutup MPSJ di Serdang, Selangor untuk menyaksikan Liga Bola Tampar Malaysia 2012 yang sudah pun sampai ke kemuncaknya pada hari ini dan juga hari esok, di mana peringkat separuh akhir dan juga akhir akan dilaksanakan dalam Liga Bola Tampar Malaysia 2012 ini. Dan yang akan kita saksikan adalah separuh akhir pertama untuk kategori wanita yang akan melibatkan dua pasukan. Yang pertama iaitu City Rangers Volleyball Club dan juga pasukan Sibu. Ini merupakan jadual peranan yang akan kita saksikan. City Rangers bertemu dengan Sibu Girls. E-Globex juara bertahan untuk kategori wanita akan bertemu dengan pasukan Sekolah Sukan Bukit Jalil. Manakala dalam kategori lelaki akan menemukan juga 4 pasukan, iaitu pasukan MBSA akan bertemu pasukan Bomba, diikuti dengan separuh akhir kedua di antara Sekolah Sukan Bukit Jalil bertemu dengan pasukan UKM. Semuanya akan berlangsung pada hari ini dan kita akan sama-sama saksikan. Saya Hakim Ahmed dan bersama saya pada petang ini merupakan bekas pemain bola tampar negara iaitu Syafina Bazila. Apa khabar Syafina? Baik, Hakim. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Jadi telah pun kita sampai ke peringkat separuh akhir pada hari ini. Jadi 4 pasukan yang telah menempah tiket di peringkat separuh akhir untuk kategori wanita. Bagaimanakah kehebatan dan juga potensi mereka untuk merangkul kejuaraan untuk kategori wanita kali ini? Bagi saya, keempat-empat pasukan wanita untuk perlawanan separuh akhir ini berpotensi tinggi untuk melangkah ke akhir. Namun kita akan lihat perbezaannya yang akan menentukan ialah sama ada mereka cukup stamina atau kita akan lihat pengalaman yang akan mendominasi gelanggang. Jadi memang saya telah dipahamkan bermulanya Liga Bola Tampar untuk tahun ini, di mana kita telah pun bersama menjelajah ke beberapa lokasi sebelum sampai ke Serdang pada hari ini. Jadi memang saingan sengit telah berlaku yang melibatkan pasukan-pasukan yang bertanding dalam kategori wanita ini. Dan pasukan yang menjadi juara pada tahun lepas iaitu E-Globex. E-Globex telah pun sekali lagi membuktikan kehandalan mereka, juga menempah tiket ke separuh akhir dan akan bertemu dengan pasukan dari Sekolah Sukan Bukit Jalil yang tidak kurang handalnya. Dan yang kita akan saksikan buat pertama kali pada petang ini adalah CRVC ataupun City Rangers Volleyball Club yang kabarnya telah pun dikuatkan dengan 2 pemain jemputan, ya? Ya, betul. Pemain jemputan mereka daripada Thailand, iaitu Bungan Wanap Rapa dan Wasana Sawang Sri. Dan kedua-duanya adalah pemain penyerang yang agak hebat. Dan kabarnya libero bagi pasukan CRVC ini merupakan pemain negara ketika ini iaitu Nur Haizrin Muhammad Hussein, dan juga ketua pasukan untuk pasukan ini yang juga merupakan spiker utama Teo Kwan Kui. Jadi memang CRVC mempunyai potensi untuk mara ke peringkat akhir, tetapi lawan mereka Sibu memang bukan calon-calon pasukan juga. Mereka mempunyai ramai pemain yang cukup berkualiti dan berkaliber untuk membawa pasukan ini ke peringkat akhir, ya? Betul. Untuk pasukan Sibu, walaupun mereka terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah dan pelajar-pelajar lepasan SPM, tetapi mereka telah menjalani latihan yang agak konsisten beberapa tahun kebelakangan ini, dan saya jangka mereka berpotensi untuk maju lagi setapak di tahun-tahun seterusnya. Jadi buat ketika ini, kedua-dua pasukan sudah pun bersiap sedia menantikan isyarat. Diperkenalkan pemain-pemain seorang demi seorang. Ini adalah pemain daripada pasukan Sibu, Polisim Peyi nombor 1 di sana, diikuti oleh Tina Tiong Yong Ting. Seterusnya nombor 4 ialah Sim Ming Luong. Nombor 6 merupakan ketua pasukan iaitu Stephanie Lau, diikuti dengan nombor 9 Alicia Yi Chi Hui. Nombor 11 Angela Tang Ling Hui. Liberonya iaitu Angela Wah Siu Ching memakai jersey hitam nombor 5. Jadi ini merupakan pasukan utama pasukan Sibu yang akan bertanding untuk perlawanan ini. Manakala lawan mereka Safina iaitu pasukan CRVC
Diperkenalkan seorang demi seorang ketika ini juga. Nombor 2 di sini adalah Lim Le Kuan. Lim Le Kuan diikuti oleh pemain nombor 4 dari Thailand, Bungon Wanaprapa. Nombor 6 iaitu Wong Fei Tian. Nombor 8 Tan Chiu Lee. 17 juga seorang pemain dari Thailand, Wasana Sawangsri, dan juga liberonya iaitu Nur Haizrin Muhammad Hussein. Jadi inilah dia 6 pemain yang akan mewakili kedua-dua pasukan untuk separuh akhir pertama. Jadi mengikut pandangan Safina sendiri, agaknya antara kedua-dua pasukan ini siapa yang mempunyai sedikit kelebihan? Bagi pendapat saya, buat masa ini di atas kertas senarai, jika dilihat kepada senarai pemain, saya jangkakan CRVC akan mempunyai kelebihan berbanding dengan pasukan Sibu kerana mereka menurunkan pemain-pemain kebangsaan dan juga pemain import daripada Thailand. Jadi perhatikan yang berjersey hitam di sebelah kanan kaca TV anda, iaitu pasukan CRVC. Manakala lawan mereka dengan jersey merah iaitu pasukan Sibu. Yang akan melakukan servis pertama adalah pasukan Sibu, Sim Meng Luang. Mata pertama berjaya dipungut oleh pasukan CRVC. Inilah liberonya iaitu Nur Haizrin Muhammad Hussein. Jadi penting ya untuk mereka mendapatkan mata pertama ini untuk memulakan perlawanan. Betul, ia akan mengurangkan rasa gementar untuk setiap pasukan. Jadi mata pertama itu sangat penting. Satu lagi mata melalui servis yang baik daripada Wasana Sawangsri, pemain dari Thailand. Tinggi lampai orangnya. Kalau kita perhatikan rata-rata pemain CRVC memang tinggi lampai. Umpanan. Satu pertahanan yang baik daripada pasukan CRVC. Mata seterusnya untuk pasukan CRVC. Ini gerak perlahan Safina. Bagaimana tadi rejaman yang cuba dilakukan oleh Tan Chiu Lee oleh pasukan CRVC. Umpanan yang baik. Smash. Rejaman daripada Teo Kwan Kui. Tersenyum saja dia di sana. Untuk mata seterusnya pasukan CRVC. 4-0 ketika ini. Berjaya melepasi jaring. Itulah dia permulaan yang cukup baik daripada pasukan CRVC ya. Betul, nampaknya pasukan CRVC menggunakan kelebihan ketinggian mereka untuk menyerang. Dan pasukan Sibu masih belum dapat membaca gerak lawan mereka. Itu dia, satu lagi. Mata diperolehi melalui Wong Fei Tian. Masih servis di tangan pemain Wasana Sawangsri untuk pasukan CRVC. Ini gerak perlahan Wong Fei Tian. Placing yang cukup baik. Di dalam. Nampaknya pemain pasukan Sibu kurang berkeyakinan untuk mengambil servis mereka. Jadi ini time out yang telah pun diminta. Dan dengan kedudukan ketika ini 7-0 seperti pasukan CRVC hendak menghabiskan perlawanan ini secepat mungkin, Safina. Ya, betul. Saya jangka pengurus pasukan mereka pun meminta untuk menghabiskan perlawanan dengan cepat agar mereka mendapat rehat yang cukup untuk perlawanan esok. Jadi inilah dia permulaan yang cukup baik daripada pasukan CRVC. Begitupun pasukan Sibu yang masih mencari rentak. Walaupun seperti yang disebut oleh Safina, mungkin ada kelebihan di atas kertas untuk pasukan CRVC yang menurunkan pemain-pemain yang cukup mantap seperti pemain ini iaitu Wasana Sawangsri. Masih lagi servis di tangan CRVC dengan 7-0.
juga gagal untuk dikembalikan oleh pemain Cebu. Seterusnya, jadi time out diminta sekali lagi. Jadi Safina, mengikut undang-undang, siapakah yang berhak untuk memanggil time out? Ini adalah kedua-dua pasukan ataupun bagaimana? Setiap pasukan diberikan time out selama sebanyak 2 kali, dan ini tiada undang-undang untuk bila-bila masa ia boleh diambil, tetapi untuk setiap 8 mata, pihak teknikal akan memberikan time out mereka sendiri agar pihak teknikal dapat mengemas-kini maklumat untuk perlawanan. Jadi perhatikan ketika ini pemain pasukan CRVC agak tenang. Mereka nampak lebih rileks berbanding dengan pemain-pemain pasukan Cebu. Jadi jurulatih pasukan Cebu di sini iaitu Moh Wong Wing ketika ini sedang memberikan sedikit kata-kata semangat kepada anak-anak muda dari Cebu ini. Jadi rasanya apakah yang perlu mereka lakukan untuk cuba menyaingi pasukan CRVC dengan mereka belum lagi memungut sebarang mata ketika ini? Ya, dengan status underdog pasukan Cebu, saya rasa mereka perlu bermain lebih tenang. Kerana jika mereka terlampau stres, pergerakan mereka akan terbatas. Jadi banyak kesilapan-kesilapan atau bola mudah mungkin akan melibatkan sedikit kesilapan daripada pemain. Dan kali ini servis yang dilakukan oleh Wasana Sawang Sri terkeluar dari gelanggang. Dan ini servis untuk pasukan Cebu melalui Alicia Yi. Melakukan jumping servis. Di dalam smash ataupun rejaman yang dilakukan oleh Teo Kwan Ki. Maafkan saya, spike sebenarnya. Begitulah kehebatan Teo Kwan Ki, sudah pun beberapa kali melakukan spike di sana. Umpanan yang baik. Rejaman kali ini daripada pemain Cebu iaitu Polisim. Ya, pemain CRVC mereka ulang tayang tidak dapat menghadang bola dengan kemas dan melepaskan bahagian sebelah kanan gelanggang CRVC. Jadi baik ketika ini untuk pasukan Cebu. Begitupun servis dari pasukan Cebu terkeluar gelanggang pula untuk servis kembali kepada pasukan CRVC melalui Teo Kwan Kui. Oh, placing yang baik di sana. Mudah dilakukan oleh pemain nombor 5 iaitu Chia Chu Hua. Tidak ada jawapan dari pemain pasukan Cebu. Seterusnya servis Teo Kwan Ki. Haizrin melakukan umpanan. Mata diberikan kepada pasukan CRVC. Apa yang berlaku di sana, Safina? Baik, pasukan Cebu telah melakukan kesilapan di sini, iaitu semasa menghadang bola, badan mereka terkena jaring. Dan itu adalah penalti untuk Cebu. Yang kita saksikan di ulang tayang sebentar tadi. Haizrin melakukan umpanan. Oh, sayang sedikit. Tidak berjaya disudahkan di sana oleh Bungon Wanaprabha, pemain dari Thailand. Seterusnya servis kepada pasukan Cebu, ketinggalan 3-12 ketika ini. Agak sukar untuk dikembalikan di sana oleh pemain Cebu iaitu Stephanie Lau. Kita saksikan gerak perlahan. Seterusnya servis kepada pasukan CRVC. Jadi foul yang dilakukan oleh pasukan CRVC, jadi servis dengan 3-13 pasukan Cebu ketika ini. Tina Tiong Yong Ting. Dimenangi mata oleh pasukan CRVC. Satu lagi kesilapan terkena jaring yang dilakukan oleh pasukan Cebu. Kalau kita saksikan gerak perlahan, jadi itu tidak seharusnya dilakukan tetapi telah berlaku kepada pasukan Cebu. Baik di sini untuk pasukan CRVC.
Umpanan baik, spike daripada pemain Sibu iaitu Sim Meng Luong. Nombor 4 di sini. Kita saksikan gerak pelahannya, Safina. Cantik placing yang dibuat, betul-betul di tepi garisan gelanggang. Oh, satu spike yang cukup mantap dari Wasana Sawang Sri di sana. Kalau kita dapat saksikan gerak pelahan akan mata yang diperolehi oleh Wasana tadi, memang baik spike yang dilakukan oleh pemain tinggi lampai ini. Servis berikutnya untuk CRVC. Pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan Sibu. Dan seterusnya servis di tangan Sim Meng Luong. Umpanan baik. Spike yang berjaya ditahan di sana dan kini rejaman. Satu spike yang cukup baik dilakukan di sana oleh Tan Chiu Lee. Saksikan gerak pelahannya. Kelihatan pemain Sibu masih belum dapat mengejar momentum dan kelajuan permainan yang dimainkan oleh CRVC. Agak jauh ya Safina ketika ini dengan 16-6, 10 mata ketinggalan di belakang pasukan CRVC. Cabutan bertuah nombor. Begitupun kita harapkan pasukan Sibu akan dapat menandingi pasukan CRVC ketika ini. Kata-kata semangat terus diberikan oleh jurulatih mereka iaitu Moh Wong Wing ya. Dan manakala pasukan CRVC City Rangers Volleyball Club juga diberikan kata-kata semangat oleh coach mereka iaitu Su Yok Fong. Isyarat telah pun diberi untuk mereka meneruskan aksi dalam set pertama ini. Ini merupakan separuh akhir wanita pertama di antara pasukan CRVC dan juga Sibu. Servis ketika ini di tangan Wasana Sawang Sri. Baik servis yang dilakukan. Spike yang efektif berjaya disudahkan oleh Chan Yen dari Sibu untuk merampas kembali servis ketika ini. Nampaknya pasukan Sibu menggunakan kelebihan serangan pantas yang tidak dijangka oleh pasukan CRVC. Kemungkinan mereka akan meneruskan serangan-serangan pantas seperti sebentar tadi untuk mengelak daripada dihadang oleh pemain-pemain CRVC. Mata seterusnya untuk pasukan Sibu ketika ini Safina dengan 8-16. Oh, berjaya dikembalikan. Begitupun whistle dari pengadil untuk memberikan mata kepada pasukan CRVC atas foul yang dilakukan oleh pasukan Sibu. Kita saksikan tadi. Number 5 in and number 8 out. Itulah dia gerak pelahan yang kita dapat saksikan sekali lagi. Placing yang berjaya dikembalikan tetapi rasanya terkena net di sana. Jaring. Jadi akibatnya servis dikembalikan kepada pasukan CRVC. Agak bagus pertahanan pemain Sibu. Saya lihat bola susah untuk mati walaupun diserang berkali-kali oleh pemain-pemain CRVC. Tetapi kali ini walaupun mereka cuba melakukan pertahanan yang baik di sana, seperti yang dikatakan oleh Safina, memang nampak ada sedikit kemajuan dalam dari segi defense yang dilakukan oleh pemain Sibu. Ya betul, mereka nampak lebih tenang walaupun ketinggalan 10 mata. Jadi mata seterusnya untuk pasukan CRVC 19-8. Time out by Sibu. Jadi dengan kedudukan 11 mata yang memisahkan pasukan CRVC dan juga Sibu ketika ini. Satu lagi time out diminta di sini. Jadi
cukup baik. Kita dapat saksikan beberapa ketika akan aksi pasukan Cebu dengan pertahanan yang kental berjaya mereka lakukan. Walaupun pasukan CRVC melakukan beberapa kali rejaman. Masih lagi dalam set pertama di antara pasukan CRVC dan Cebu. Tersenyum di sana Nur Haizrin dan juga teman-temannya daripada pasukan CRVC. Kembali ke gelanggang ketika ini di stadium tertutup MBSJ di Sedang. Anda sedang menyaksikan secara langsung Liga Bola Tampar Malaysia 2012 separuh akhir wanita. Umpanan rejaman dilakukan oleh Bungon Wanaprapa. Cukup mantap. Mata seterusnya kepada pasukan CRVC. Nampaknya pemain-pemain pasukan Cebu tidak dapat menangkap penyerang-penyerang CRVC. Mungkin kerana setter mereka yang pandai mengumpan. Itulah yang berlaku. Dan mata seterusnya dipungut oleh pasukan CRVC ketika ini 21-8. 4 mata saja untuk menyudahkan set pertama ini. Chia Chu Huan nombor 5 di sini untuk pasukan CRVC bersedia untuk melakukan servis seterusnya. Dalam pada itu pasukan Cebu melakukan satu lagi pertukaran pemain. Umpanan baik. Rejaman yang berjaya dihadang dengan baik oleh pasukan CRVC. Tidak menjadi rejaman yang dilakukan oleh Stephanie Lau tadi, ketua pasukan Cebu. Jika dilihat permainan pasukan Cebu agak predictable, boleh dijangka oleh pemain-pemain pasukan CRVC yang lebih berpengalaman. Umpanan daripada Nur Haizrin. Dan tidak mampu di sana untuk disudahkan oleh pemain Cebu iaitu Angela Tang. Bola ke belakang dan cuba dikejar oleh Angela. Jadi mata seterusnya itu 23-8. Dan seterusnya servis kembali kepada pasukan Cebu yang jauh ketinggalan ketika ini. 9-23. Dari Stephanie Lau. Itu rejaman yang cukup mantap dari Bungan Wanaprapa dari Thailand. Puas di sana. Saya jangkakan untuk CRVC pada ketika ini mereka amat bergantung kepada kekuatan rejaman yang dilakukan oleh Bungan Wanaprapa. Dan ini adalah bagus kerana pemain tersebut amat kuat dia punya rejaman. Mata terakhir dicari dan sudah pun berakhir set pertama dengan keputusan menyebelahi pasukan CRVC 25-9 dalam set pertama. Jauh meninggalkan pasukan Cebu. Jadi begitulah berakhirnya set pertama untuk separuh akhir pertama kategori wanita ini. Ini merupakan beberapa aksi menarik yang dapat kita saksikan tadi, Safina. Aksi antara pasukan CRVC. Walaupun jauh ketinggalan pasukan Cebu seketika mereka berjaya mendapat 9 mata akhirnya. Jadi seperti yang disebut oleh Safina tadi, kekuatan pasukan CRVC juga terletak kepada rejaman yang cukup baik yang dilakukan oleh pemain jemputan dari Thailand mereka iaitu Bungan Wanaprapa. Ya, betul Hakim. Saya sebenarnya baru pertama kali melihat Bungan Wanaprapa bermain di kejohanan Liga Malaysia. Tapi nampaknya walaupun tempoh 3 minggu diberikan untuk mencari keserasian, saya rasa Bungan amat berpengalaman untuk mengikut cara permainan CRVC. Jadi ini merupakan sesuatu yang cukup baik bagi pasukan CRVC. Dua pemain jemputan memang membawa perubahan, memberikan hasil yang dimahukan oleh pengurusan pasukan CRVC, iaitu Bungon dan juga Wasana Sawang Sri, kedua-dua pemain tinggi lampai dari negara jiran kita.
Jadi kita berehat seketika untuk menantikan aksi seterusnya dalam set kedua di antara pasukan CRVC dan juga Cebu Girls. Seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini, 25-9 antara kedua-dua mereka baru dalam set pertama. Jadi format yang kita akan lakukan di sini adalah the best of 5. Jadi sehingga 5 set. Jadi mengikut apa yang akan berlaku dalam set seterusnya, sama ada pasukan Cebu akan dapat kembali untuk menyaingi kehebatan pasukan CRVC, sama-sama kita saksikan. Kelihatan ketika ini Moh Wong Ming, jurulatih pasukan Cebu, terus memberikan kata-kata semangat, menyuntik semangat baru kepada anak-anak muda pasukan Cebu Girls ini. Jadi selalunya setelah memenangi dalam set pertama, mengikut pengalaman Safina sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh sesebuah pasukan tersebut untuk mengekalkan momentum supaya mereka tidak orang kata complacent dalam pelanan-pelanan dalam set-set yang seterusnya? Untuk mengekalkan momentum mereka, terutama untuk pasukan CRVC, mereka harus teruskan menyerang seperti di set pertama dan jangan memberi peluang kepada Cebu untuk berasa tenang dan selesa di kedudukan mereka. Jadi satu lagi set akan dapat kita saksikan ketika ini, set kedua di antara pasukan CRVC yang berjersey hitam dan juga pasukan Cebu jersey merah. Ini merupakan pengadil kita, iaitu Ahmad Faizal bin Kasim, seorang yang cukup berpengalaman, berusia 38 tahun, merupakan pengadil antarabangsa dalam sukan bola tampar ini di peringkat Asia dan juga di sukan Paralimpik. Semuanya telah pernah diadili oleh saudara Ahmad Faizal ini. Jadi kita akan mulakan set kedua dengan servis yang akan dilakukan oleh Lim Lei Kwan, pasukan CRVC. Haizrin berjaya melakukan pertahanan dan rejaman dilakukan di sana oleh Tan Chiu Lee. Saksikan gerak perlahan, tidak dapat dikembalikan oleh pasukan Cebu. Mata kedua seterusnya nampak seperti dalam set pertama tadi agaknya pasukan CRVC. Ya, saya pun berasa demikian. Saya lihat pasukan Cebu masih belum menenangkan diri mereka dan masih berada di situasi set pertama. Terus servis dari Lim Lei Kwan. Haizrin dikembalikan kepada pasukan Cebu. Umpanan. Rejaman yang berjaya ditahan oleh pemain CRVC. Cantik permainan mereka dari pemain negara yang merupakan ketua pasukan CRVC, Teo Kwan Ki. Pastinya pengalaman digunakan oleh Teo Kwan Ki. Dan kita saksikan penghadangan yang berjaya dilakukan dengan baik. Kini pasukan Cebu berjaya mendapat satu mata. Substitution by Cebu, number 3 in and number 6 out. Satu lagi pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan Cebu. Yang masuk ketika ini ialah Ching Hui Kin. Dan servis di tangan pasukan Cebu ketika ini oleh pemain yang baru masuk, Ching Hui Kin, dalam kedudukan 1-3 ketika ini. Oh, terlalu jauh pula spike yang dilakukan oleh Kwan Ki. Nampaknya kelainan yang terdapat dalam pasukan Cebu buat masa ini ialah mereka telah memasukkan star player mereka, iaitu Ursula Moh, yang tidak bermain pada set pertama tadi. Jadi saya rasa keyakinan pasukan Cebu akan semakin meningkat dengan kehadiran player star mereka. Dan itulah yang kita harapkan untuk pasukan Cebu. Perhatikan nanti, iaitu jersey nombor 7 untuk pasukan Cebu, Ursula Moh. Dan servis ketika ini dalam kedudukan 3 sama. Situasi telah pun berubah sedikit ketika ini. Masih lagi Ching Hui Kin
Kuan Ki dengan spike kali ini baik mengagak kedudukan beliau dan juga spike yang dilakukan jatuh di dalam gelanggang pasukan Cebu. Dan servis kembali kepada pasukan CRVC menerusi Wasana Sawang Sri. Ursula dengan satu spike. Inilah dia yang dikatakan oleh Safina tadi. Star player mereka, nombor 7, iaitu Ursula. Dan kesilapan juga telah dilakukan oleh pemain-pemain CRVC di mana saya jangka mereka amat ingin menghadang bola tersebut tetapi telah membuat kesilapan dengan menyentuh net. Simpanan baik. Oh, sedikit kesilapan di sana yang dilakukan di mana posisi Ursula agak jauh untuk melakukan kembalian bola ataupun melakukan spike di sana. Substitution by CRVC number 5 in and number 8 out. Pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan CRVC. Dalam kedudukan ketika ini satu mata saja Safina yang menjarakkan mereka, iaitu 5-4 untuk pasukan CRVC. Ya, betul. Mereka menukar strategi di mana meletakkan pemain nombor 5 Chia Chou Hua untuk melakukan servis yang menyerang berbanding dengan Tan Chu Li yang servisnya agak kurang menyerang. Servis kepada pasukan CRVC. Jaya dikembalikan oleh pasukan Cebu. Umpanan dan rejaman dilakukan. Masih lagi bertahan. Ursula melakukan rejaman hebat ketika ini antara kedua-dua mereka. Cebu tidak mengalah, dikembalikan oleh Ursula. Rejaman yang dilakukan oleh Kuan Ki untuk pasukan CRVC, tetapi tidak berjaya ataupun bola tersebut tidak berada di dalam gelanggang, terkeluar untuk mata seterusnya pasukan Cebu. 5-6. Sungguh padu ketika rejaman yang dilakukan oleh Bungawan Wanaprapa. Ya, kelebihan pemain CRVC ialah mereka mampu melakukan serangan-serangan laju walaupun bola dihadang oleh dua penghadang Cebu. Jadi kedudukan ketika ini 7-6 memihak kepada pasukan CRVC. Pertukaran pemain dilakukan. Tio Kuan Ki dilihatkan seketika. Servis di tangan pasukan Cebu. Inilah dia Ursula Mo Hong Ching. Baik, pertahanan yang dilakukan oleh pasukan CRVC menjarakkan kedudukan dengan 8-6. Kita saksikan gerak perlahannya, Safina. Ya, kesilapan telah dibuat oleh pemain Cebu iaitu bola tidak melepasi net. Ya. Time out. Sekali lagi diminta pasukan CRVC. Ini merupakan technical time out yang memangnya merupakan sesuatu yang biasa dalam permainan, di mana setelah pasukan memperolehi 8 mata, ya. Ya, silakan. Ini merupakan pemain dari Thailand tadi, iaitu Bungawan Wasana Sawang Sri. Jadi mereka menang dalam set pertama dengan 25-9, agak mudah. Tetapi agak beza pula dalam set kedua ini, di mana kedudukan ketika ini tidaklah jauh, iaitu 8-6 kepada pasukan CRVC. Jadi mungkin masih ada peluang harapan kepada pasukan Cebu untuk menandingi kehebatan pasukan CRVC. Betul. Untuk melemahkan semangat pasukan Cebu, CRVC tidak sepatutnya melakukan kesilapan-kesilapan mudah seperti rejaman keluar gelanggang atau menyentuh net. Dan melalui momentum yang diperolehi oleh pasukan Cebu dan dengan kehadiran player utama mereka iaitu Ursula Mo, saya jangkakan mereka akan memberikan tentangan yang sengit dalam set kedua ini. Servis ketika ini di tangan pemain nombor 6, Wong Fei Tien. Bola keluar gelanggang.
Jadi mata seterusnya kepada pasukan Cebu 7-8. Umpanan berjaman dilakukan oleh Wasana. Dan terus berjaya mereka memungut mata seterusnya 9-7. Bunga yang melakukan servis tadi. Dikembalikan bola oleh pemain Cebu. Umpanan dan rejaman yang berjaya ditahan. Wasana. Agak malang pasukan Cebu. Mata berjaya diperolehi oleh Wasana. Sawang Sri bagi pasukan CRVC. Saksikan gerak perlahan akan kesilapan yang berlaku di sana. Masih dalam permainan. Berjaya mendapat mata Ding Mi Fong, pemain nombor 15, melakukan placing yang cukup baik. Pemain nombor 15 CRVC adalah salah seorang pemain yang cukup berpengalaman yang telah bermain lebih daripada 15 tahun dalam sukan bola tampar. Itulah dia pengalaman yang digunakan oleh Mi Fong. Bola berjaya dikembalikan oleh pasukan CRVC. Saingannya cukup hebat tetapi agak malang pula Chia Chu Hua mengembalikan bola tetapi di luar gelanggang. Kita saksikan gerak perlahan. Cuba untuk melakukan placing tetapi terkeluar gelanggang. Jadi mata diberikan kepada pasukan CRVC sebenarnya. Ini kita saksikan gerak perlahan tadi bagaimana mata yang berjaya dimenangi oleh pasukan Cebu 8-12 ketika ini. Safina tidak jauh, 4 mata ketinggalan daripada pasukan CRVC. Seterusnya, ya, jika dilihat persembahan mereka pasukan Cebu pada set kedua ini, saya nampak mereka lebih bersemangat dan setiap bola yang mereka kejar mampu dinaikkan. Dan pertahanan mereka juga agak kuat berbanding dengan set pertama tadi. Ini sesuatu yang cukup baik bagi pasukan Cebu. Tampak jelas perbezaan berbanding dengan set pertama tadi. Rejaman dilakukan oleh Polly Sim, pemain nombor 1. Mendapat satu lagi mata untuk pasukan Cebu 9-13 ketika ini. Servis di tangan Ching Hui Kin. Mi Fong melakukan rejaman. Baik placing yang dilakukan oleh Polly. Ursula dengan spike. Tidak dapat dikembalikan oleh Nur Haizrin. Saksikan gerak perlahan aksi dari Ursula tadi, Safina. Nampaknya keyakinan mereka semakin meningkat untuk set kedua ini. Dan dengan rally yang agak panjang, saya rasa pasukan CRVC semakin keletihan untuk menyerang. Ini sesuatu yang menarik dalam sukan bola tampar. Jadi daya ketahanan setiap pemain dan juga pasukan tersebut akan diuji. Jadi mereka perlu memastikan fokus yang cukup tinggi untuk menghadapi saingan yang diberikan oleh pasukan lawan. Dan dalam set kedua ini jelas pasukan CRVC diberikan tentangan hebat oleh pasukan Cebu. Cahaya bola dikembalikan. Dah terkena pula speaker di atas di sana. Jadi dalam situasi tersebut mata diberikan kepada pasukan Cebu. Pertukaran dilakukan oleh pasukan CRVC. Servis di tangan pasukan Cebu. Spike yang dilakukan oleh pemain nombor 5 iaitu Chia Chu Hua. Tetapi terkeluar gelanggang dan apa yang berlaku ketika ini. Saksikan gerak perlahan Chia Chu Hua tadi.
13 sama ketika ini, Safina. Ya, ini adalah pertama kali dalam kedua-dua set di mana pasukan Cebu dapat menyamakan kedudukan dengan pasukan CRVC. Dan kelihatan permainan semakin laju kerana mereka pasukan Cebu ingin mendahului. Ini sesuatu yang hebat. Memang Cebu muncul memberikan saingan dalam set kedua ini. Kita saksikan gerak perlahan aksi terakhir tadi. Dan mata ke-14 dipungut oleh pasukan CRVC. Kini servis yang akan dilakukan oleh pemain tinggi lampai dari Thailand, Wasana Sawangsri. Sula cuba melakukan rejaman. Berjaya ditahan, umpanan baik dan Kuan Ki tadi. Maafkan saya, Ding Miu Fong, nombor 10 untuk pasukan CRVC. Mata diberikan oleh pengadil kepada pasukan Cebu. 14 sama ketika ini. Jika dilihat, pasukan Cebu sangat bergantung kepada pemain nombor 7 mereka untuk melakukan serangan-serangan pantas dan serangan yang kuat. Dan pemain tersebut memang berkemampuan untuk melepasi hadangan-hadangan pasukan CRVC. Yang terbaru tadi smash ataupun maafkan saya, rejaman yang dilakukan oleh Wong Fei Tian berjaya memungut mata ke-15. 15 sama pula ketika ini. Rejaman kembali dilakukan oleh pasukan Cebu. Itu tidak dapat dikembalikan oleh pasukan CRVC. Ursula dengan servis. Oh, hebat sekali saingan antara kedua-dua pasukan. Dan mata seterusnya untuk pasukan CRVC dan technical timeout di mata kedudukan mata 16-15 kepada pasukan CRVC. Jadi memang jauh beza sekali ya dalam set kedua ni antara kedua pasukan ni, Syafina. Di mana pasukan Cebu terus memberikan saingan. Dan saya rasa keyakinan mereka telah pun kembali berada di tahap yang lebih baik ketika ini. Dan pada waktu ini pasukan CRVC kelihatan sedikit tertekan kerana mereka banyak melakukan kesilapan-kesilapan yang mudah dan memberikan mata kepada pasukan Cebu. Jadi kata-kata galakan terus diberikan oleh Moh Wong Ming, jurulatih pasukan Cebu. Sementara jurulatih pasukan CRVC itu So Yok Fong juga akan terus menaikkan semangat anak-anak buahnya. Mereka menang dalam set pertama dengan mudah, tetapi lain cerita dalam set kedua ketika ini. Jadi kita sebagai penonton akan dapat menyaksikan lebih baik lagi aksi-aksi menarik. Ini semua adalah sesuatu yang cukup baik dalam siaran sebegini. Kerana memang terhibur kita menyaksikan aksi antara kedua-dua pasukan yang bersaing mata demi mata. Dan seperti kita saksikan tadi, beberapa rally yang agak panjang berlaku antara kedua-dua pasukan. Itu menunjukkan mereka tidak mahu kalah dan akan cuba sedaya upaya untuk memenangi mata dalam permainan sukan bola tampar ini. Betul. Seterusnya aksi akan diteruskan. Servis kepada pasukan CRVC, Teo Kuan Ki. Oh, baik rejaman yang dilakukan oleh Sim Ming Luang untuk pasukan Cebu menyamakan kedudukan ketika ini 16 sama. Servis dari Ursula. Penghadangan yang baik dilakukan oleh pasukan Cebu. Umpanan rejaman dari pasukan Cebu, iaitu Angela Tang Ling Hui. Cukup baik tersenyum di sana tanda puas Angela Tang. Jadi Cebu mendahului ketika ini, Safina, dengan 17-16. Oh, nampaknya kelebihan mata tidak digunakan dengan sepenuhnya dan mereka telah melakukan kesilapan servis. Bola tersangkut di jaring.
Dan mata disamakan oleh CRVC ketika ini. Servis di tangan mereka Wong Fei Tian. Nombor 6. Di dalam gelanggang. Apa pula yang berlaku di sana? Pasukan Sibu sedikit salah faham. Tidak menyedari. Servis yang baik dilakukan oleh Wong Fei Tian di sana. 18-17. Terkeluar gelanggang pula dari Fei Tian untuk mata 18 bagi pasukan Sibu. Gerak pelan dapat kita saksikan. Agakan yang baik daripada Sim Ming Luong. Cukup baik rejaman dilakukan oleh Wasana. Itulah dia. Nampaknya strategi yang digunakan oleh CRVC iaitu menggunakan Wasana untuk menyerang laju telah menjadi dan telah mengelirukan pertahanan Sibu. Servis dari Bungon. Oh, baik hadangan yang dilakukan juga melibatkan Wasana Sawang Sri. Jadi mata ke-19 dipungut oleh pasukan CRVC. Saksikan. Time out by Sibu. Jadi time out yang diminta oleh pasukan Sibu ketika ini. Hanya 2 mata yang memisahkan kedua-dua mereka. Jadi sangat getir ketika ini. Jadi rasanya tidak, masih ada peluang kerana 2 mata saja membezakan mereka. Pasukan Sibu perlu meneruskan keyakinan dan terus di sini jurulatih mereka cuba menaikkan semangat anak buahnya. Manakala pasukan CRVC akan cuba mengekalkan momentum ini untuk mencari kemenangan seterusnya dalam set kedua. Servis di tangan Bungon Wanaprapa. Baik servis dari beliau. Oh, mata diberikan kepada pasukan CRVC. Rasanya ada foul di sana yang dilakukan oleh pasukan Sibu. Jadi 21-18 ketika ini. Placing yang cuba dilakukan oleh Wasana menjadi tersenyum beliau di sana untuk mata ke-22 pasukannya. Ya, nampaknya Wasana melakukan variasi dalam serangan beliau dan ini amat bagus untuk mengelirukan penghadang-penghadang daripada pasukan Sibu. Memang betul tu Safina. Jadi cukup menarik jika kita dapat saksikan seseorang pemain bola tampar itu melakukan variasi dalam corak permainan, terutamanya di depan net itu melakukan sama ada rejaman ataupun melakukan placing untuk mengelirukan pasukan lawan. Jadi 22-18 ketika ini dengan pasukan CRVC mencari 3 lagi mata untuk memenangi set kedua ketika ini. Ini cukup menarik saingan di antara pasukan CRVC dan juga pasukan Sibu Girls. Separuh akhir pertama Liga Bola Tampar Malaysia. Bungon Wanaprapa dengan servis seterusnya mencari mata ke-23. Rejaman yang kurang kemas dilakukan oleh Polisim. Jadi 23-18 menghampiri mata akhir. Bungon Wanaprapa dikembalikan di sana oleh Ursula. Umpanan dan rejaman berjaya dilakukan oleh Wasana. Walaupun cuba bertahan di sana, cuba dikembalikan oleh Angela Wah. Saksikan begitu padu rejaman yang dilakukan oleh Wasana. Mata terakhir. Umpanan dilakukan.
Rejaman cuba dilakukan. Masih lagi dalam permainan. Sibu bertahan. Kembalikan oleh Wasana. Satu rally yang agak menarik di sini. Cukup baik dan Wasana Sawang Sri. Rejaman terakhir untuk memenangkan set kedua ini bagi pasukan CRVC. Bagaimana Safina? Ya, saya lihat rally sebentar tadi amat panjang dan bola boleh dimatikan oleh mana-mana pasukan pun. Ia akan bergantung kepada kesilapan yang dilakukan oleh pasukan lawan mereka. Jadi kesudahannya di set kedua ini dengan rejaman yang dilakukan oleh Wasana Sawang Sri tadi memberikan mata terakhir 25-18 untuk pasukan CRVC. Inilah dia aksi-aksi menarik dalam set kedua tadi, di mana memang jauh beza berbanding dengan set pertama. Pasukan Sibu memberikan saingan yang cukup hebat, melakukan beberapa siri serangan dan juga pertahanan yang kental menghadapi pasukan CRVC. Tapi kesudahannya dengan 2 set ketika ini memihak kepada pasukan CRVC 25-9 dan 25-18. Jadi pasukan CRVC cuma perlu memenangi satu lagi set di set ketiga ini untuk menempah tiket ke peringkat akhir dalam kategori wanita Liga Bola Tampar Malaysia 2012. Jadi kita masih lagi menyaksikan beberapa aksi dalam saingan set kedua di antara kedua-dua pasukan tadi. Jadi bagaimana Safina? Jadi pasukannya ketinggalan 2 set dan mereka menghadapi set ketiga. Apakah yang perlu mereka lakukan untuk cuba terus kekal dalam permainan seperti ini? Saya lihat pada set kedua tadi, pasukan Sibu bermain agak bagus. Tetapi yang menyebabkan mereka ketinggalan kalah di set kedua ialah mereka kurang fokus pada mata-mata akhir. Walaupun pada satu ketika mereka leading, mendahului pasukan CRVC dengan 1 mata. Momentum yang mereka bawa tidak cukup untuk membawa mereka ke poin yang terakhir. Jadi agak sayang, nampaknya mereka terpaksa bermain lebih bersungguh-sungguh di set ketiga nanti. Dan saya juga cukup tertarik dengan peranan ataupun sumbangan yang dilakukan oleh 2 pemain import, iaitu Wasana Sawang Sri dan juga Bungon Wana Prapa bagi pasukan CRVC. Jadi sememangnya atas syarat yang diberikan oleh penganjur untuk membolehkan pasukan-pasukan menggunakan pemain import membawakan hasil kepada pasukan CRVC. Jadi bagaimana pendapat Safina sendiri akan peranan ataupun kepentingan pemain-pemain import yang dibawa masuk oleh pasukan-pasukan yang bertanding kali ini? Ya, pasukan CRVC memang mempunyai kelebihan dengan membawa masuk 2 pemain daripada Thailand kerana mereka amat berpengalaman, dan pasukan Sibu mungkin mereka lebih bergantung kepada pasukan pemain-pemain tempatan agar mereka dapat membina pasukan yang lebih baik di masa akan datang. Begitupun tidak kita lupakan sumbangan pemain-pemain tempatan. Misalnya pasukan CRVC, di mana ketua pasukannya Teo Kwan Ki dan juga pemain nombor 15 iaitu Ding Mi Fong merupakan 2 tunjak pasukan yang tidak kurang hebatnya, dengan penuh pengalaman mereka digunakan untuk membantu pasukan CRVC. Jadi kehadiran pemain import tu memang bagus, tetapi itu mengubah corak permainan sepasukan menjadi lebih mantap secara keseluruhannya. Set ketiga dengan 2 set pertama dimenangi oleh pasukan CRVC. Satu rally. Saya rasa bola keluar gelanggang ya. Ya, bola keluar akibat umpanan yang agak sedikit kuat untuk dijangka oleh pemain nombor 5 CRVC. Jadi servis kepada pasukan Sibu dengan mata pertama dalam set ketiga ini. Oh, placing yang cukup baik daripada Kwan Ki, pemain nombor 10 ketua pasukan CRVC. Placing yang tidak dijangka oleh pemain-pemain Sibu kerana Teo Kwan Ki selalunya akan menyerang dengan kuat walaupun daripada garisan belakang. Lim Le Kwan dengan servis untuk pasukan CRVC.
Jauh pula. Keluar gelanggang untuk mata seterusnya pasukan Cebu ketika ini. Mendahului 2-1. Oh, placement yang dilakukan oleh Wasana. Berjaya dikembalikan ketika ini. Rejaman yang berjaya dikembalikan. Agak sukar bagi libero pasukan Cebu iaitu Angela Wow untuk mengembalikan bola. Jadi mata kedua untuk pasukan CRVC. Saksikan gerak perlahannya, Safina. Wasana Sawang Sri dengan servis. Di mata dua sama. Sedikit kesilapan di sana. Lim Lei Kuan. Jadi tidak dapat dikembalikan oleh teman sepasukannya. 3-2 kedudukan ketika ini pasukan Cebu. Mata demi mata dipungut. Umpanan dilakukan. Rejaman oleh Wong Fei Tian dan akhirnya pasukan Cebu ini ternyata lebih unggul untuk mata yang keempat di sana. Rejaman yang dilakukan oleh star player mereka itu Ursula Mo. Dan tidak kurang hebatnya juga pemain CRVC iaitu Teo Kwan Ki. Ini gerak perlahannya, Safina. Kwan Ki melakukan rejaman. Tidak dapat dikembalikan oleh pasukan Cebu. Satu umpanan yang baik. Rejaman yang cukup mantap dari Bungan Wanaprabha. Ya, kesilapan yang dilakukan, kesilapan digging yang dilakukan oleh pemain Cebu telah memberikan mata mudah kepada pasukan CRVC. Dan diteruskan kedudukan ketika ini 4 sama. Dan mata seterusnya untuk pasukan CRVC kedudukan ketika ini 5-4. Servis ketika ini di tangan Chia Chu Hua. Setting baik. Tapi jauh. Rejaman yang dilakukan tadi oleh Ursula. Dari mata seterusnya 6-4 kepada pasukan CRVC. Kita perhatikan ulang perlahan tadi. Kwan Ki melakukan umpanan. Bungon dengan placing. Hadangan yang cukup baik dilakukan oleh pasukan CRVC. Itulah yang kita saksikan. Gerak perlahan. Jadi mendapat mata ke-7 ketika ini 7-4.